Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video ini sempena PKP. Kita tak boleh berjumpa sesama kita disebabkan oleh PKP. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesihatan yang baik, nikmat kehidupan ini yang Allah berikan kepada kita. So banyaklah kita bersyukur kepada Allah dan banyaklah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kalau yang tak kenal saya, nama saya Saiful Nizam bin Hassan. Ini mesti ada dalam sifat dalam diri seorang pemanah. Yang pertama adalah ketangkasan, kecepatan, ketangkasan pemanah. Mesti tangkas, mesti cepat. Yang nombor dua adalah kekuatan dalam memanah. Boleh menarik dengan memanah dengan bebanan busur tu. Yang nombor tiga, mesti ada ketepatan. Dah boleh manah dengan laju, kuat, mesti ada kekuatan tu, penetration dia punya, bila pergi tu dia tenggelam, masuk dalam. Yang nombor tiga tu adalah ketepatan, mesti tepat. Kalau tersasar, tak guna juga lah kan. So mesti tepat. Yang keempat, mesti ada kewaspadaan. Dia ada kewaspadaan. Bila mana tu mesti waspada, masa awareness kita keliling. Kalau orang pergi memburu, kalau dia tak aware keliling, dari dia tengok dia punya haiwan buruan dia dah lari lah. So dia kena aware. Dia kena aware kepada persekitaran dia. Itu empat yang dalam rukun dalam memanah. Jadi kena ada empat-empat ni. Bagi seorang pemanah yang ahli, dia mesti ada empat-empat ni. Mesti ada ketangkasan, mesti ada kekuatan, mesti ada ketepatan, mesti ada kewaspadaan. Inilah empat ciri yang rukun yang perlu ada dalam seorang pemanah untuk dikategorikan dia sebagai ahli dalam memanah. Lepas tu kita kena ada tanamkan ciri-ciri ini dalam diri kita. Apabila kita memanah, kita mesti ada ciri-ciri yang konsisten dalam memanah. Ciri-ciri yang dipanggil repetitif, berulang. Konsisten, berulang. Lepas tu mestilah bila manah ni dalam keadaan selesa. Tak mau bila manah ni ada yang tak selesa, tak kena pun, tak mau. Carilah keselesaan dalam memanah. Tapi kita kena buat benda tu, nak dapat perfect tu berulang dan konsisten dan berulang. Itu dia punya nilai latihan. Supaya orang cakap nak beri muscle memory apa semua tu, itu antara lain lah dan dia ada proven. Yang kelas asas ni dah ramai anak murid daripada kelas asas yang saya duk cerita ni, duk berletih ni. Kelas asas ni lah telah menghasilkan ramai pemanah. Ada pemanah yang di peringkat antarabangsa, ada pemanah yang mewakili sekolah, ada pemanah wakil daerah, ada pemanah yang dapat masuk sekolah asrama. Alhamdulillah, atas sebab kelebihan dia dalam memanah. Allah bagi dia kelebihan lebih memanah daripada orang lain sikit, dan sekolah pun tengok keputusan akademik dia bagus, dapatlah mereka pergi ke sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah asrama penuh yang baik. So tapi mulanya kebanyakan yang ni dalam kisah ni adalah mulanya dengan kelas asas ni lah. Inilah kelas asas ni yang mula. Nanti dah pergi keluar sana belajar berbagai teknik apa semua pun, ingat balik yang asas ni. Mana niat kita manah ni Allah, kerana Allah Ta'ala, ya Allah, dalam menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu sebab teknik boleh beribu, kalau berjuta-berjuta lah teknik nak belajar ilmu apa semua. Tapi beradab. Jangan tinggalkan adab dalam memanah. Adab dalam memanah tu jangan tinggalkan. Adab dengan ilmu. Kalau ilmu banyak tapi adabnya tak ada, maka tak menjadilah kita sebagai seorang pemanah. So kita pastikan kita jadi pemanah yang beradab. Pasang niat, perbaharui niat setiap kali memanah. Betulkan niat kita memanah kerana Allah Ta'ala dalam menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan ambillah memanah ni sebagai satu aktiviti harian. Janganlah ambil memanah ni sebagai saya nak ngisi masa lapang. Tak, memanah ni adalah lebih daripada tu. Menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah. Setiap kali kita manah, kita melahirkan cinta kita kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. So itulah intro dia punya pengenalan 3P, asas dalam mana apa yang boleh, apa yang tak boleh. Peralatan nak lebih lanjut, boleh ada kelas lebih lanjut. Ini cuma asas. Apa yang saya terangkan ni adalah asas untuk supaya kita boleh dengan video yang pendek ni
kefahaman tentang asas memanah tu kita dapat, dan kita boleh memanah dalam keadaan niat yang betul, dan kita memanah dengan kefahaman tentang kelebihan memanah itu, dan juga kita nanti dapat kebaikan-kebaikan dalam manah, kelebihan-kelebihan dalam manah, dan juga nanti kita boleh, yang mana yang dah belajar ni, dah boleh praktik, nanti boleh sampaikan kepada kawan-kawan, sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada jiran-jiran apa semua, ajaklah memanah, sama-samalah kita memanah dalam keadaan yang PKP ni. Kita boleh manah dekat rumah, macam saya jarak 5 meter dalam kawasan rumah, sebab ada dinding kat luar tu, dinding concrete wall, jadi kalau apa-apa berlaku, anak panah ni hancurlah, concrete wall, tapi dia tak pergi ke tempat lain. So kita boleh manah dengan selamat di rumah. Kalau nak selamat lagi, boleh beli yang jenis getah kat depan tu lah, yang jenis suction cup tu, boleh dimelekat kat Decathlon nanti jual anak panah tu. So itu lagi selamat. So wallahualam, itu saja pengenalan kelas asas memanah. Lepas ni saya akan buat satu video dalam bab praktikal dalam memanah tu, dan saya akan mula dengan senaman Melayu tua, senaman sikit, lepas tu kita akan panaskan badan. Saya akan tunjukkan 5 langkah asas dalam memanah. So dalam video yang berikutnya lah. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.